Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini PRU15 yang semakin memanas. Berita daripada sinarharian.com.my. Bertarikh 1 November 2022, KJ Rafizi dan Izzah turut jadi calon pilihan. Berita penuh. 3 pemimpin muda iaitu Menteri Kesihatan daripada Barisan Nasional Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli dan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar turut menjadi pilihan, diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-10 selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Berdasarkan satu kaji selidik daripada Pusat Kajian Cina Malaysia Huaiyan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menjadi pilihan utama pengundi Cina dalam undian 20.01%, diikuti oleh rapat oleh Khairi Jamaluddin atau KJ dengan 18.56%, Nurul Izzah dengan 18.52% dan Rafizi pula 13.89%. Namun responden kaum Cina keberatan memilih Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan 3 bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin serta Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kembali menjawat kedudukan nombor 1 negara itu selepas PRU15. Katanya dalam kenyataan itu, unjuran kami turut mendapati hanya Khairi Jamaluddin dan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal 7.6% yang dikenal pasti calon Perdana Menteri. Luar daripada koalisi PH masih mendapat sokongan pengundi Cina, kata pengarah akademik Huaiyan Profesor Madya Dr. Chang Yun Fah. Beliau menambah sejumlah 11% daripada 2,354 responden telah menolak mana-mana pemimpin Melayu yang dicalonkan daripada pelbagai koalisi untuk menjadi Perdana Menteri pada PRU15 dengan mereka menuntut individu lain untuk diketengahkan. Berdasarkan data tinjauan PRU15 oleh firma penyelidikan politik O2 Research Malaysia O2 yang melibatkan 1,105 responden secara atas talian pula, segmen pengundi muda lebih cenderung memilih Nurul Izzah sebagai calon Perdana Menteri dengan 27% undi. Ia diikuti rapat oleh 2 lagi pemimpin muda iaitu Khairi Jamaluddin 24% dan Rafizi 16%. Ketua Penyelidik O2 Anis Anwar Suhaimi berkata, Ismail Sabri didapati menguasai sokongan segmen penyokong BN dan GPS apabila memperoleh 28% dan 33% undi daripada kalangan penyokong 2 koalisi itu berbanding Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dengan hanya 27% dan Najib 24%. Bagi koalisi PH, Anis Anwar mendedahkan sejumlah 68% responden telah memilih Anwar sebagai calon Perdana Menteri pilihan. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari sinarharian.com.my. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Majulah sukan untuk negara. Tahniah kepada negeri Sabah yang berjaya masuk ke suku akhir Piala Malaysia. Kami ada tengok semalam bah. Menang. Oh ye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat apa-apa sajalah bagi kamu yang baru menonton video ini. Kalau kamu menonton tengah malam jugalah. Okey,
Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PRU 15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar Ibrahim untuk negara Malaysia. Berdasarkan senarai calon PRU 15 yang mewakili PKR yang telah diumumkan pada Jumaat yang lalu, keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sendirinya telah mencatat sejarah buat negara, malah bakal mencipta lebih banyak sejarah jika Pakatan Harapan menang dan berjaya menubuhkan kerajaan pada 19 November depan. Selama ini adalah perkara biasa bila ayah dan anak dipilih sebagai calon dalam sesuatu pilihan raya umum. Misalnya Tun Mahathir Mohamad dan Mukhris Mahathir, Tun Ghaffar Baba dan Tamrin Ghaffar, Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng, Karpal Singh dan Gobind Deo, Taib Mahmud dan Sulaiman Taib, serta Anwar dan Nurul Izzah. Tetapi belum pernah 3 orang dalam satu keluarga dipilih sebagai calon. Tetapi pada PRU 15 kali ini menyaksikan sejarah baru tercipta bila mana 3 orang dalam sebuah keluarga, iaitu Anwar, Wan Azizah, Wan Ismail dan Nurul Izzah secara serentak dipilih sebagai calon untuk bertanding PRU yang sama. Walaupun sebelum ini ketiga-tiganya sudah sedia memegang status sebagai ahli parlimen, tetapi mereka tidak pernah bertanding secara serentak. Wan Azizah dan Nurul Izzah bertanding dan menang di Pandan serta Pematang Pauh pada PRU tahun 2018, manakala Anwar menjadi ahli parlimen Port Dickson melalui PRK pada 2019. Dalam PRU 15 kali ini, 3 pemimpin berkenaan akan bertanding serentak. Jika ketiga-tiganya menang dengan serentak pula, mereka akan mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Sebelum ini, Wan Azizah dan Nurul Izzah menjadi ahli parlimen. Kedua-duanya juga boleh dikira mencipta sejarah kerana pertama kali seorang ibu dan anak perempuan secara serentak berada di Dewan Rakyat. Wow! Meskipun kali ini Wan Azizah berpindah dari Pandan ke Bandar Tun Razak dan ramai yang mempertikaikannya kerana dianggap tidak wajar lagi diletakkan sebagai calon, dikatakan memadai dengan Anwar dan Nurul Izzah saja untuk bertanding. Namun kesediaan bekas timbalan Perdana Menteri itu terus bertanding adalah suatu pengorbanan yang cukup besar sebenarnya. Beliau bukan diletakkan untuk bertanding di kawasan yang mudah. Bahkan dalam misi untuk menyingkirkan pengkhianat parti itu, iaitu Kamaruddin Jaafar yang pada PRU 14 telah memenangi kerusi tersebut di atas tiket PKR, tetapi kemudian melompat katak ke kolam bersatu. Oleh kerana memenangi satu kerusi adalah cukup penting, maka meletakkan Wan Azizah di Bandar Tun Razak adalah tepat. Bahkan kesediaan beliau menggalas tugas berat itu seharusnya amat terpuji. Isteri pemimpin-pemimpin lain sudah pasti tidak sedia melakukan pengorbanan dan perjuangan seperti itu kerana ramai yang lebih suka memilih kehidupan senang dan mewah tanpa melakukan apa-apa kerja yang susah. Lantaran itu, keberadaan Wan Azizah sebagai calon, meski dalam usia 70-an, haruslah diraihkan serta dilihat dalam perspektif yang betul dalam usaha memastikan PH beroleh kejayaan. Ini kerana sebagaimana disebut Anwar sendiri, PKR wajib merampas balik semua kerusi pengkhianat itu, dan jika pimpinan utama tidak diletakkan sebagai calon, usaha mengalahkan mereka mungkin tidak menemui kejayaan. Wan Azizah dalam hal ini nampaknya sehati sejiwa dengan Anwar, yang sama-sama berpindah ke kawasan yang sukar, iaitu di Tambun, bagi melonjakkan lagi harapan meraih kemenangan buat PH. Barangkali boleh diucapkan terima kasih kepada Tun Mahathir kerana telah memecat Anwar pada tahun 1998 dahulu. Tanpa pemecatan itu, tidak mungkin Wan Azizah terlintas untuk menceburi dunia politik secara aktif sehingga pencapaiannya yang luar biasa itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kamu boleh baca ini semua secara lengkap di sabudin.com.net. sabudin.com.net, tajuknya PRU 15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar untuk negara. Dan jumpa lagi, bye-bye.